Kembara jejak Rasul diteruskan, kali ini ke sebuah lagi wilayah subur di selatan Republik Rakyat Cina. Destinasi kami, Guilin, terletak di wilayah otonomi Guangxi. Di kalangan warga asing yang pernah ke sini, nama Guilin dianggap sinonim dengan Lijiang atau Sungai Li. Sebut sahaja Guilin, perkara pertama yang pasti terbayang ialah Sungai Li dan pemandangan unik serta indah di sepanjang tebingnya. Kami tidak mahu ketinggalan untuk menyaksikan sendiri keindahan alam Guilin yang telah menjadi tema atau subjek populer dalam banyak syair dan lukisan klasik Cina. 梦幻中的桂林啊，漓江似一桥清秀蜿蜒的绸带，奇峰峻山汇聚了优美缠绵俊秀，一幅幅极尽的风景画。山中有水，水中有山。自古桂林山水甲天下。我遥望的心，我满腔的情，我的美妙的遐思，都寄予给桂林的山水。人间梦幻的仙境啊，感知万能真主的造化。 Sajak deklamasi Haji Yusuf Liu Baojun bertajuk Pujian untuk Guilin, menghayati keindahan alam ciptaan Tuhan. Keindahan alam dengan segala makhluk di sepanjang tebing Lijiang menerbitkan keinsafan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana dalam penciptaannya. Kami turut mengunjungi Gua Ludi, sebuah gua semula jadi di tebing Lijiang yang digelar penduduk tempatan sebagai istana kesenian alam. Pelbagai bentuk dan saiz stalaktit dan stalagmit yang terhasil secara semula jadi diserlahkan lagi dengan penggunaan cahaya lampu berwarna-warni. Pengunjung juga berpeluang menyusuri anak sungai yang gelap di dalam Gua Ludi. Persinggahan di Gua Ludi adalah sebahagian daripada atur cara rasmi bagi pengunjung ke Guilin. Dari sini pengunjung akan menaiki bot kembali untuk meneruskan perjalanan menyusuri Sungai Li yang secara keseluruhannya memakan masa hampir 7 jam. Kami menaiki satu-satunya bot yang dikhususkan kepada pengunjung beragama Islam. Bagi kami, ini satu perkembangan yang membanggakan. Islam tidak sahaja dikenali, malah diberi pengiktirafan di Guilin. Apa yang membuatkan Sungai Li di Guilin ini antara destinasi paling populer di China ialah airnya yang bersih kehijauan dan pemandangan indah ratusan bukit-bukit batu kapur dengan puncak pelbagai bentuk menarik. Beberapa bukit diberi gelaran tertentu sekiranya puncaknya menyerupai imej atau objek seperti pagoda, naga, mahkota, jari dan siput. Turut menarik perhatian aktiviti nelayan tempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'du ayat ketiga, mafhumnya. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Guilin yang mempunyai latar belakang hampir 2000 tahun mempunyai sejarah Islamnya sendiri.
Kru Jejak Rasul akan cuba mengesan penduduk Islam wilayah otonomi Guangxi yang dianggarkan berjumlah kira-kira 21,000 orang dengan jumlah masjid sebanyak 22 buah. Sejarah dan perkembangan agama Islam di Guilin kurang diketahui berbanding di beberapa lokasi yang pernah dikunjungi kru Jejak Rasul sebelum ini seperti Kashgar, Xi'an, Beijing dan Shanghai. Namun yang pasti, Nur Islam telah mula bertapak di sini kira-kira 700 tahun lalu ketika era dinasti Yuan. Kami berjaya mengesan sebuah masjid yang dikatakan masjid paling besar bukan saja di bandar Guilin, malah di seluruh wilayah Guangxi. Masjid ini juga dianggap masjid paling tua di wilayah Guangxi, walaupun penampilannya lebih mirip kepada sebuah masjid moden. Ini kerana Masjid Guilin yang tersergam indah ini telah dibina semula pada 1994. Masjid Guilin pada asalnya dibina pada kurun ke-13 oleh tentera Islam yang berkhidmat dengan pemerintah dinasti Yuan. Sejarah pembinaan masjid ini mempunyai persamaan dengan Masjid Songjiang di Shanghai. Seperti masjid ini, Masjid Songjiang turut dibina oleh kalangan askar beragama Islam yang berkhidmat dengan maharaja-maharaja dinasti Yuan. Askar-askar itu kemudian menetap di sini dan membina masjid dengan kebenaran raja. Pada hari ini kerajaan China turut memberi kebenaran kepada warga negaranya untuk menganut agama dan fahaman yang disukai. Menurut Chen Shiqiang, bekas ketua pengarah hal ehwal agama bagi wilayah Guilin, penduduk tempatan termasuk umat Islam bebas menjalankan aktiviti keagamaan asalkan ia tidak melanggar undang-undang negara. Beliau yang rapat dengan pemimpin Islam menambah, penduduk Islam juga bebas berpersatuan, tetapi ia perlu didaftarkan bagi membolehkan kerajaan memberi pengiktirafan dan perlindungan undang-undang serta menyalur pelbagai bantuan. Masjid awal Guilin yang dibina 700 tahun lalu pernah diperbaiki pada kurun ke-17. Pada November 1944, tentera Jepun memasuki Guilin dan memusnahkan sebahagian besar masjid ini serta khazanah Islam yang berharga. 3 tahun selepas itu, Masjid Guilin didirikan semula hasil sumbangan orang ramai. Masjid Guilin yang masih berdiri kukuh sehingga ke hari ini adalah bukti betapa sinar Islam tidak pernah padam di Guilin. Umatnya masih mentaati Yang Maha Pencipta, masih bersatu padu dan berpegang teguh pada jalan Allah. Sebelum era revolusi kebudayaan Cina, iaitu dari 1966 hingga 1976, Guilin mempunyai 7 masjid, 2 daripadanya dikhususkan untuk kaum wanita sahaja. Namun pada hari ini, hanya 5 masjid yang tinggal dan 1 daripadanya khusus untuk jemaah wanita. Selain Dewan Solat, Masjid Guilin turut mempunyai perpustakaan, bilik mesyuarat dan pejabat Persatuan Islam Guilin. Walaupun Nanning adalah ibu negeri wilayah Guangxi, Guilin dipilih sebagai pusat persatuan Islam kerana hampir 60% daripada umat Islam Guangxi tinggal di Guilin. Aktiviti persatuan Islam tidak terhad dalam kegiatan agama semata-mata. Mereka turut menganjurkan program sosial seperti memberi bantuan kepada penduduk miskin dan mangsa bencana alam. Masjid Guilin turut menguruskan pengkebumian jenazah.
Pihak jawatan kuasa masjid menyediakan kemudahan seperti membuat nesan daripada kepingan batu. Tempahan nesan dikenakan sedikit bayaran. Bagi golongan kurang berkemampuan, ia disediakan secara percuma. Kepingan batu itu didapati dari bukit-bukit berhampiran. Menurut Naib Presiden Persatuan Islam Guilin, Nuruddin Chang Daute, 65 tahun, umat Islam tempatan yang meninggal dunia disemadikan di sebuah kawasan perkuburan khas yang terletak kira-kira 60 km dari sini. Masjid Guilin juga mempunyai sebuah van jenazah. Ia dibeli menggunakan dana hasil kutipan orang ramai. Walaupun komuniti Islam Guilin tidak besar, mereka berjaya mewujudkan satu sistem masyarakat yang lengkap. Masjid menjadi pusat rujukan, manakala Persatuan Islam sebagai penggerak utama pelbagai aktiviti yang dijalankan, merangkumi ibadat, perkahwinan, kelahiran dan kematian. Kru jejak Rasul turut dibawa meninjau sekitar Jalan Minju, di mana terdapat peniaga-peniaga kecil beragama Islam. Kami diberitahu, sejak berakhirnya revolusi kebudayaan 22 tahun lalu, kerajaan pusat telah menyerahkan semula hak-hak penduduk Islam tempatan. Malah kerajaan juga memberi bantuan kewangan, memberi cuti bergaji untuk menyambut hari raya dan membenarkan sembelihan mengikut syariat. Kami juga dibawa ke Masjid Zhongshan Lu yang terletak tidak berapa jauh dari Masjid Guilin. Masjid Zhongshan Lu yang didirikan di atas tapak seluas hampir 1,300 meter persegi dibina kira-kira 300 tahun lalu ketika era dinasti Qing. Ketika kunjungan kami, masjid tua ini sedang menjalani proses baik pulih. Masjid Zhongshan Lu turut menyediakan sebuah bilik khas untuk menguruskan pengkebumian jenazah. Di bilik inilah jenazah dimandi dan dikafankan sebelum dibawa ke dewan solat untuk sembahyang jenazah. Jenazah disemadikan di kawasan perkuburan khas umat Islam Guilin yang terletak kira-kira 60 km dari sini. Masjid Zhongshan Lu telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah. Masjid yang bercirikan seni bina tradisional Cina ini adalah masjid tua yang paling lengkap dipelihara di Guilin. Dewan solat Masjid Zhongshan Lu yang sederhana besarnya boleh memuatkan kira-kira 200 jemaah pada satu-satu masa. Selepas ini, kru jejak Rasul akan ke Guangzhou, tempat Islam mula-mula bertapak di China menerusi Jalan Sutera Laut dan tempat seorang sahabat Nabi disemadikan. Ini sebahagian daripada pemandangan Pearl River atau Sungai Mutiara yang terletak di Guangzhou. Guangzhou, ibu negeri wilayah Guangdong, adalah antara bandar pelabuhan terbesar di Republik Rakyat Cina. Sejak beberapa kurun lalu, Guangzhou telah menjadi pelabuhan dan pintu utama bagi Cina menjalin ikatan perdagangan dan persahabatan dengan dunia luar. Guangzhou yang pesat membangun juga dianggap sebuah kota metropolitan. 40% daripada 5 juta penduduknya tinggal di pusat bandar. Kota Guangzhou satu ketika dulu pernah dikenali dengan nama Canton dan Khamfu. Seawal 1,300 tahun lalu, Guangzhou adalah tempat bermulanya laluan Sutera Laut
iaitu jalinan perdagangan antara China dengan dunia barat menerusi jalan laut. Di segi sejarah Islam, peranan Guangzhou penting kerana di sinilah Islam dikatakan mula-mula bertapak di China menerusi jalan sutera laut. Kami cuba menjejaki kawasan pelabuhan asal yang menjadi tempat permulaan laluan sutera laut. Dengan bantuan penduduk tempatan, kami berjaya mengesan kawasan ini yang dipercayai lokasi asal pelabuhan Guangzhou terletak kira-kira sejam perjalanan dari pusat bandar. Kawasan persekitaran telah berubah, tidak lagi sibuk dengan kapal yang berlabuh dan pedagang mencari pelanggan. Ia kini dipenuhi kilang, rumah, kebun kecil dan sebuah kuil. Sejauh mana kebenaran dakwaan penduduk tempatan bahawa ini kawasan asal pelabuhan Guangzhou sukar dibuktikan. Yang nyata Persatuan Islam tempatan perlu membuat kajian teliti untuk mengesan lokasi sebenar permulaan laluan sutera laut disokong fakta sejarah yang kukuh. Guangzhou antara tempat paling awal di China yang menerima nur Islam iaitu kira-kira 1300 tahun lalu ketika era dinasti Tang. Pendapat ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan sebuah kubur lama yang didakwa penduduk tempatan sebagai makam Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam Sa'ad bin Abi Waqqas terletak di sebuah kawasan perkuburan Islam lama di kota Guangzhou. Sa'ad dikatakan diutus untuk mengetuai gerakan dakwah di tanah besar China. Beliau seorang panglima yang kerap mendampingi Nabi dalam banyak pertempuran. Ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Sa'ad pernah menewaskan tentera Parsi dalam pertempuran Al-Qadisiyah di Iraq. Makam Sa'ad terletak di sebuah kawasan khas di bahagian belakang. Jika benarlah dakwaan penduduk tempatan, makam Sa'ad adalah satu-satunya makam sahabat yang terletak di China. Inilah makam yang didakwa penduduk tempatan sebagai tempat persemadian Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang tokoh Islam terkenal. Dakwaan ini bagaimanapun menimbulkan tanda tanya kerana majoriti pengkaji sejarah sependapat bahawa Sa'ad wafat di Madinah dan dimakamkan di sana. Jadi makam siapakah ini? Yang pasti, makam ini sentiasa dikunjungi tetamu termasuk pengunjung Islam dari negara luar. Keseluruhan kawasan perkuburan khas ini menempatkan kira-kira 1000 makam umat Islam tempatan termasuk berpuluh-puluh kubur berusia ratusan tahun. Kawasan ini turut menjadi tempat persemadian pegawai tinggi beragama Islam yang bertugas dengan Maharaja China. Contohnya, Jeneral Zhang Delu yang pernah berkhidmat dengan Maharaja Guangxi dari dinasti Qing. Misteri Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berakhir di sini. Selepas ini, kami akan mengunjungi masjid tertua di China yang dikatakan dibina oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.